Okey, sekarang ni kita nak menerangkan hukum gas menggunakan teori kinetik. Contoh yang simple dekat sini, kalau kita tengok, okey, Rajah menunjukkan satu botol, penutup dia tercabut keluar apabila suhunya panas. Dengan menggunakan by using kinetic theory of gases. Nampak? Dia mesti kena sebut dengan menggunakan teori kinetic gas. Okey, explain how the temperature, terangkan bagaimana suhu mempengaruhi tekanan gas dalam bekas. Jadi kalau kita tengok, bila dia sebut dengan menggunakan teori kinetik gas ataupun teori kinetik jirim. Okey, kalau kita nak terangkan botol tu secara ringkas, kita nak kata apa? Kita kata apabila suhu bertambah, okey, kan kenapa suhu bertambah? Sebab ada matahari. Apabila suhu bertambah, jadi kalau kita tengok penutup tu terkeluar tu, bermaksud tekanan dalam botol tu bertambah. Okey. Jadi kalau kita tengok, hubungan ini ialah hukum Gay-Lussac. Jadi suhu bertambah, tekanan bertambah, itu penerangan yang ringkas nak menerangkan apa yang berlaku kepada botol itu. Tapi dia tak dapat markah sebab soalan jelas memberitahu bahawa dengan menggunakan teori kinetik. Jadi kita nak kena sebut apa benda dekat dalam teori kinetik. Bila kita sebut teori kinetik, wajib kita sebut suhu ataupun tekanan yang berkaitan dengan zarah. Kalau kita tengok, nampak ni, suhu kalau dalam teori kinetik kita wakilkan ataupun kita sebut sebagai laju ataupun tenaga kinetik bagi zarah. Contohnya apabila suhu bertambah, bermaksud laju zarah ataupun tenaga kinetik zarah bertambah. Nampak? Tekanan bertambah. Okey, tekanan kalau dalam teori kinetik kita sebut frekuensi ataupun kadar pelanggaran zarah-zarah dengan dinding bekas. So, kerana pelanggaran zarah dengan dinding bekaslah yang menghasilkan tekanan. Manakala isi padu kita wakilkan dengan bilangan zarah per unit isi padu. Nanti kita tengok isi padu. Okey, untuk cerita yang pertama, ayat mudah dia ialah suhu bertambah, tekanan bertambah. Okey, so bila panas, dia punya penutup tu terkeluar. Betul lah ayat ni. Ayat ini betul tetapi tidak dapat markah. Jadi kita kena ubah. Boleh dengar ayat saya. Okey, kita bermula dengan apabila suhu bertambah. Okey, apabila suhu bertambah, jadi kita wakilkan suhu dengan laju ataupun tenaga kinetik. Apabila suhu bertambah, laju ataupun tenaga kinetik zarah bertambah. Maknanya zarah itu bergerak semakin laju. Okey, itu satu. Baru kita dapat markah untuk teori kinetik. Okey, apabila suhu bertambah, laju ataupun tenaga kinetik zarah bertambah. Tapi sebelum kita sebut ataupun kita memberi conclusion bahawa tekanan bertambah, jadi apabila laju zarah itu bertambah, maka, ini nak sebut tekanan maka frekuensi ataupun kadar pelanggaran zarah-zarah dengan dinding bekas pun bertambah. Okey, maka barulah kita conclude bahawa tekanan bertambah. Okey, nampak? Dua ayat je sebenarnya. Okey, apabila suhu bertambah, laju ataupun tenaga kinetik zarah-zarah bertambah. Frekuensi ataupun kadar pelanggaran zarah dengan dinding bekas bertambah, maka tekanan bertambah. That's it. Barulah lengkap ayat kita dapat dua markah penuh untuk penerangan teori kinetik. Nampak? Cuma kena ingat sikit lah. Suhu diwakili oleh laju. Bila kita makin panas, zarah itu akan bergerak makin laju. Manakala tekanan ini datang daripada pelanggaran dengan dinding bekas. Okey, itu cerita yang pertama. Nombor dua. Apa ni? Okey, Rajah 3.1 menunjukkan seorang pelajar mencerut. Okey, belon berisi udara. Rajah 3.2 menunjukkan pelajar meneruskan cerutan ke atas. Isi padu belon berkurang dan menjadi semakin keras. Okey, sekarang ni dia nak cerita tentang isi padu dan menjadi keras. Keras ini tekanan lah. Okey, sekarang ni nak sebut isi padu dan tekanan. Menjadi keras kan? Isi padu, okey, kalau bila dia cerut, isi padu tu berkurang, tekanan makin keras, bertambah.
Tidak lain tidak bukan, ini ialah hukum Boyle. Jadi, kalau kita nak terangkan secara mudah, okey, ceritakan apa yang berlaku. Apabila isi padu berkurang, tekanan bertambah. Itu betul, tetapi tidak ada markah apabila dia suruh menceritakan dalam teori kinetik. Jadi, isi padu, kita tengok isi padu. Okey, isi padu kita wakilkan dengan bilangan zarah. Kenapa kita wakilkan dengan bilangan zarah? Dia mesti ada perkataan zarah. Ni, zarah. Ada perkataan zarah, barulah kita kata dia teori kinetik jirim ataupun teori kinetik gas. Jadi, bila isi padu berkurang, apa jadi dengan bilangan zarah per unit isi padu? Okey, dengar ayat saya. Apabila isi padu berkurang, bilangan zarah per unit isi padu bertambah. Okey. Jadi sebelum kita conclude bahawa tekanan bertambah, kita kena sebut. Maka frekuensi ataupun kadar perlanggaran zarah dengan dinding bekas pun bertambah, maka tekanan bertambah. Saya ulang sekali lagi. Apabila isi padu berkurang, bilangan zarah per unit isi padu bertambah. Kenapa ni berkurang ni bertambah? Nanti saya cerita. Okay, ayat yang kedua, sebelum kita masuk tekanan bertambah, kita cerita dulu. Frekuensi ataupun kadar perlanggaran zarah dengan dinding bekas bertambah, maka tekanan bertambah. Jadi dua ayat yang lengkap untuk menerangkan teori kinetik. Isu dia sekarang ni, kenapa isi padu berkurang, bilangan zarah, kita terus ambil lah. Kenapa bila isi padu berkurang, bilangan zarah per unit isi padu bertambah? Ni, kenapa bertambah? Okey, cerita dia macam ni. Okey. Ini ialah satu bekas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 zarah. Okey. Dan kalau kita bahagikan, nampak? Kepada 9 kotak. Okey, bila bekas ini kita bahagikan kepada 9 kotak, satu kotak ini ada satu zarah. Nampak? Jadi, bilangan zarah per unit isi padu. Bilangan zarah satu kotak, satu je. Okey. Sekarang ni apabila isi padu tu kita kecilkan. Ni, kita kecilkan menjadi sebesar ini sahaja. Menjadi satu kotak sahaja. Ni. Kita kompres menjadi satu kotak. Jadi agak-agak dalam satu kotak ni ada berapa zarah? Semua 9 zarah ini akan berada dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semua zarah-zarah ini akan berkumpul ke dalam satu kotak. Jadi, bila isi padu kita kurangkan, nampak? Bilangan zarah dalam satu kotak per unit isi padu akan bertambah. Yang ni satu kotak satu. Yang ni satu kotak dah jadi 9 sebab isi padu dia berkurang. Sebab tu ayat dia, apabila isi padu berkurang, bilangan zarah per unit isi padu bertambah. So, bila dah banyak zarah kat sini, maka perlanggaran pun bertambah. Right. Itu cerita nombor 2. Okey, dengan menggunakan teori kinetik gas, terangkan bagaimana perubahan isi padu mempengaruhi tekanan. Cerita tekanan tadi. Okey, yang terakhir. Bagaimana suhu mempengaruhi isi padu? Okey, sebelum dibakar, kek tu nipis je. Apabila kek tu dibakar, kek tu mengembang. Alright. Padam. Okey. Jadi kita nak cerita kat sini ialah terangkan bagaimana suhu. Suhu dengan isi padu. Okey, jadi ni suhu bertambah dan isi padu mengembanglah, bertambah. Okey, macam mana? Okey, tengok balik ayat tadi. Kalau suhu kita sebut laju. Kalau isi padu kita sebut bilangan zarah. Cuma untuk isi padu ni terbalik. Kalau isi padu bertambah bermaksud bilangan zarah per unit isi padu berkurang. Okey. Tapi ayat untuk hukum yang terakhir ini ataupun hukum Charles ini dia lain sikit. Okey. So kita nak bina ayat dalam bentuk teori kinetik. Apabila, mulakan ayat dengan apabila. Apabila suhu bertambah, okey, belum masuk teori kinetik. Nak masuk teori kinetik sebut apa? Apabila suhu bertambah, tengok suhu. Maka laju, laju ataupun tenaga kinetik zarah bertambah. Tik satu markah. Sebab, okey.
So, dalam kes ini, isi padu untuk bekas ataupun isi padu objek dibenarkan untuk mengembang. Apabila isi padu dibenarkan untuk mengembang, maka bilangan zarah per unit isi padu berkurang. Maka isi padunya bertambah. Okey, saya ulang sekali lagi. Apabila suhu bertambah, laju ataupun tenaga kinetik zarah bertambah. Okey, kalau ada juga yang dia tambah kat sini, kadar pelanggaran zarah-zarah dengan dinding bekas bertambah. Okey, di mana apabila isi padu bekas dibenarkan untuk berubah, maka bilangan zarah per unit isi padu berkurang dan isi padu bertambah. Pening dah. Okey, jadi itulah dia ayat-ayat yang diguna pakai apabila hendak menerangkan menggunakan teori kinetik jirim ataupun teori kinetik gas. So, untuk membina ayat ni kena praktis lah. Tak susah pun. Okey, hanya kita ubah sedikit sahaja ayat dengan syarat kita punya understanding betul. Kalau suhu bertambah, isi padu bertambah. Kalau suhu bertambah, tekanan bertambah. Okey, kalau kita kecilkan dia punya isi padu, maka tekanan bertambah. So, kita cuma ubah ayat sahaja kepada teori kinetik. Jadi, saya harap penerangan ini membantu. Sekian, terima kasih.